Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darini amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai saudara-saudara sekalian, hendaklah kamu berpegang dengan hakikat Islam, iaitu menyerah diri di hadapan Tuhan Azza wa Jalla. Beri pertolongan kepada manusia lain dari sekarang, supaya nanti Allah Azza wa Jalla akan menolong kamu besok dengan rahmatnya. Belas kasihanilah orang yang di bumi, hingga engkau dirahmati oleh siapa yang di langit. Beliau seterusnya mengatakan, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, selama engkau masih bergantung kepada kebolehan dirimu, tentu engkau tidak dapat sampai ke maqam ini. Selama engkau masih tunduk dengan segala kemahuan jiwamu itu, maka engkau tetap dalam ikatannya. Tetapi engkau boleh memenuhi hak-haknya, ini hak jiwa. Di samping itu, engkau menahan tuntutannya, yakni mengawalnya. Bila engkau menyambungkan dirimu dengan Allah Azza wa Jalla, maka itulah kekekalannya. Dan bila engkau memenuhi segala tuntutannya, maka itulah kebinasaannya, yakni hawa nafsu. Haknya ialah segala yang perlu dari makan minum dan pakai serta tempat tinggal. Sedangkan tuntutannya itu ialah kelazatan dan hawa nafsu. Anda boleh mengambil haknya dari tangan syariat. Kemudian anda serahkan nasibnya kepada takdir yang sudah ditentukan Allah Azza wa Jalla. Beri dia makan dari yang mubah, yakni jiwamu, yakni apa yang dibolehkan, dan jangan berikannya apa yang haram. Anda duduk di pintu syariat dan lazimkan diri dengan mengikut syariat. Nescaya anda akan berjaya. Tidakkah anda pernah mendengar firman Allah Ta'ala, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya, berhentilah. Hendaklah anda cukup dengan yang sedikit, dan biasakan dirimu seperti itu. Kemudian jika datang yang banyak dari tangan takdir yang sudah ditentukan sesuai dengan ilmu, maka itu tidak akan mengubah kebiasaanmu. Namun begitu, jika engkau memang cukup dengan yang sedikit, nescaya jiwamu tidak akan binasa dan tidak akan terlepas dari apa yang sudah menjadi nasibmu. Al-Hasan Bisri rahimahullahu ta'ala berkata, mencukupi buat seorang mukmin apa yang cukup buat seekor anak kambing kecil, segenggam makanan dan seteguk air. Sebab orang mukmin itu cukup dengan apa yang boleh menjadi alas perutnya. Tetapi orang munafik mahu makan sampai puas. Orang mukmin cukup dengan beberapa suapan kerana dia tahu dirinya dalam perjalanan yang jauh. Nanti bila sudah sampai di rumah, dia akan mendapati segala yang dia mahu. Tetapi orang munafik tidak punya rumah yang selain dunia ini dan hidupnya tiada tujuan. Alangkah banyaknya kelalaian kamu setiap hari dan bulan.
Kamu habiskan usia kamu sia-sia tanpa ada manfaat. Aku lihat kamu tiada melalaikan dunia, tetapi kamu membuat banyak kesalahan pada agama kamu. Balikkanlah perbuatan kamu itu. Nescaya kamu akan buat apa yang benar. Sebab dunia itu tidak pernah kekal buat sesiapa pun. Dan dia juga tiada akan kekal buat kamu. Muslimin dan muslimat dan penonton yang dirahmati Allah sekalian. Dalam nasihat dan wasiat ini, Syekh mengajar kita bagaimana cara nak mendidik jiwa. Bermula daripada ketundukan yang sebenar kepada Allah atas nama Islam yang sempurna, sehinggalah melawan dan mendidik diri untuk membantu manusia, sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa, dan diikuti dengan tidak memandang dan melihat pada diri sendiri, meletakkan pergantungan sepenuhnya kepada Allah, dan tidak mengikut apa yang diinginkan oleh diri, melainkan dengan kawalan. Tidak membiarkan hawa nafsu bermaharajalela dan kecintaan pada dunia menguasai jiwa. Dan bila perlu mengambil dunia, maka ambillah dengan syariat, dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biasakan diri cukup dengan yang sedikit. Andai kata kita mendapat banyak, maka itu bahagian kita. Tetapi membiasakan diri dengan sedikit itu merupakan satu bentuk tarbiyah kepada diri. Dan kemudian Syekh menyebut bagaimana seorang yang jiwanya berjaya dididik mampu cukup dengan sedikit makanan dan tidak menjadikan makanan itu sebagai matlamat, apatah lagi dunia. Kemudian Syekh menyebut tentang penting jiwa dan diri ini dimanfaatkan dengan perkara yang baik. Jangan dibiarkan lalai dengan berlalunya hari, minggu, bulan dan tahun tanpa kita melakukan perkara yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ini kesimpulan rantaian nasihat beliau sebelum kita huraikannya berdasarkan apa yang Allah Ta'ala izinkan kepada kita. Pertama ialah untuk kita tunduk kepada Islam secara seluruhnya. Bila mana Allah Ta'ala menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu Islam. Dalam huraian ringkas ayat dan surah Ali Imran ini, bila Allah Ta'ala menyatakan wahai orang beriman, maka perlu kita sedar dan perlu orang yang ada iman sedar bahawa matlamat kita ialah menjaga iman. Lebih daripada matlamat kita menjaga dunia, menjaga diri dan menjaga lain-lain. Sebab iman itu yang akan kekal. Yang akan ditimbang nanti ialah iman kita. Yang akan dinilai oleh Allah ialah iman kita. Yang penyebab seorang itu masuk syurga ialah dengan imannya. Dan dikeluarkan daripada neraka kerana dia masih ada iman. Maka menjaga iman, menjaga aset yang paling bernilai dalam kehidupan manusia. Kerana itu Allah ingatkan kita, wahai orang beriman, kamu ni orang beriman. Maka bagaimana iman itu dijaga? Takutlah pada Allah dengan sebenar-benar takut. Yang dimaksudkan dengan takut kepada Allah dengan sebenar-benar takut dengan penafsiran para ulama tentang makna takwa, semua perintah Allah buat. Semua larangan Allah tinggal. Andai kata kita tergelincir, andai kata kita cuai dan tersilap, maka cepat memohon ampun kepada Allah. Jangan melambat-lambatkan. Kerana itu akan menyempurnakan takwa kita. Ya, kita tak mampu menyempurnakan takwa dengan mengikuti seluruh perintah dan meninggalkan segala larangan kerana pasti ada kecuaian. Kita menyempurnakan dengan taubat. Kemudian bila Allah Ta'ala sebut jangan mati melainkan Islam, maksudnya jangan mati melainkan ketundukan seluruhnya. Bahawa Islam dasar hidup. Islam cara hidup. Islam pilihan kita dalam memilih pemimpin,
dalam memilih jodoh, dalam memilih pekerjaan, dalam memilih sahabat dan kawan, nilainya ialah Islam. Sebab itu bila seorang tidak Islam atau tidak elok Islamnya, maka dia mula bukan dalam keutamaan kita. Dan sebagainya mungkin perlu dijauhkan sejauh-jauhnya. Bila Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang beriman, masuklah Islam seluruhnya. Bahawa ketundukan kita pada Islam pada semua bidang. Bila Allah menyatakan, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau sekiranya seorang mencari-cari hidup yang lain daripada Islam, Tuhan tak nak terima. Dan Tuhan tak akan terima. Sebab itu dalam nilai persahabatan, dalam nilai mencari duniawi kita, dan semua aspek, dia mesti berada dalam kerangka Islam. Mesti berada dalam dairatul Islam. Tak boleh keluar. Sebagaimana kita tak mungkin keluar dari dunia, melainkan kita akan mati. Maka jangan keluar dari Islam, melainkan mati agama kita. Dalam tindakan kita. Ini penyerahan mutlak pada diri kita. Suatu mujahadah diri kita untuk tunduk kepada semua yang berkait dengan Islam. Maka ini pilihan cara hidup. Ia bukan agama ritual, ia cara hidup. Inna dina indallahil Islam. Cara hidup yang diridai oleh Allah ialah Islam. Ya, sepakat ulama Islam bukanlah ritual. Dengan melazimi beberapa perkara and then kita boleh kata kita Islam dengan bangganya. Tak, ia cara hidup dalam semua aspek. Sebab Al-Quran menjelaskan semua dasar hidup Islam. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak pernah cuaikan, melainkan kami jelaskan dasar-dasarnya. Maka datang baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi dengan detail. Dengan perbuatan baginda, dengan penjelasan baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita faham apa itu Islam. Baik, itu perkara pertama. Baik, perkara kedua dalam mendidik jiwa ialah biasakan menolong orang lain. Antara benda yang kita tak suka tolong orang sebab kita terpaksa gunakan masa kita untuk beri pada orang. Kita terpaksa gunakan duit yang kita ada, beri pada orang. Apa yang kita miliki, beri dan kongsi pada orang. Ini dibenci oleh jiwa. Sebab itu, bila kita berada di akhir zaman, sifat ananiyah itu makin membesar. Sifat keakuan. Tak peduli orang lain. Ia bermula dengan cara kita duduk. Kita lihat sistem kita tinggal sekarang. Walaupun rumah kita dekat, tapi kita punya sifat keakuan yang lebih teruk. Berbanding dahulu rumah kita jauh, tapi kita ada sifat kemasyarakatan. Sedangkan Allah Ta'ala tak ciptakan manusia, melainkan dalam dirinya ada jiwa masyarakat. Yang disebut al-insan madaniyun bitab'ihi. Manusia itu sifatnya ialah madani dengan tabiatnya. Maksud madani, dia tak boleh hidup tanpa orang lain. Kita perlukan orang lain. Bukan sekadar perlu dari sudut melengkapkan duniawi kita, bukan melengkapkan akhirat kita. Banyak mana amalan-amalan memerlukan kawan-kawan kita. Banyak mana pahala diperolehi kerana adanya orang di sisi kita. Maka bila kita menyebut tentang membantu orang lain sebagai satu cara mendidik diri, bukan kita bersegera untuk melakukannya. Sebab banyak kelebihan-kelebihan, banyak perkara yang kita akan perolehi dalam mendidik iman kita. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama'. Hendaklah kamu bersifat belas kasihan dengan seluruh penduduk bumi, nescaya seluruh penduduk langit akan mengasihimu. Ar-Rahimun yarhamuhumur Rahman. Orang-orang yang cepat simpati pada orang lain, dia akan disimpati oleh Allah. Yakni dirahmati oleh Allah. Man la yarhamu la yurhamu. Orang yang tidak ada sifat rahmat, dia tidak akan dirahmati. Maka sifat rahmat itu bermula daripada kepedulian kita terhadap masalah orang lain. Bila Nabi SAW menyatakan, wallahu fi aunil abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan bersama dengan orang yang sentiasa menolong orang lain. Dalam satu hadis kudusi, Allah Ta'ala berfirman, pada hari dihisap manusia, wahai hamba-Ku, aku sakit, engkau tak ziarahi aku. Wahai hamba-Ku, aku lapar, engkau tak beri makan kepadaku.
Wahai hamba-Ku, aku dahaga, engkau tidak beri minum padaku. Maka si hamba berkata, wahai Tuhan, bagaimana engkau sakit, engkau Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan, bagaimana engkau lapar, engkau Tuhan sekalian alam. Wahai Tuhan, bagaimana engkau haus, engkau Tuhan sekalian alam. Lalu kata Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku, bukankah ketika mana kamu memberi makan kepada hamba-Ku, memberi minum, menziarahi hamba-Ku, memberi makan pada hamba-Ku, memberi minum pada hamba-Ku, pahalamu ada di sisi itu. Pahala yang aku nak beri itu ada ketika itu. Seperti kamu ni sombong dengan pahala yang aku tawarkan. Bukankah bila kamu ziarah dia, bukankah bila kamu beri makan pada dia, beri minum, ada pahala yang besar. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah dan syarah Sahih Muslim, dalam memberi komentar hadis ini, lihat Allah Ta'ala menisbahkan sakit hamba ataupun Allah menisbahkan masalah hamba itu kepada Allah bagi menunjukkan besarnya pahala bila mana kita menyelesaikannya. Aku sakit, engkau tak ziarahi aku lapar, engkau tidak memberi makan padaku, aku dahaga, haus, engkau tak beri minum pada aku, menggambarkan nisbah sandaran pada Allah, nak tunjuk besarnya pahala itu. Kamu tak peduli ke pahala besar yang aku nak bagi? Sebab tu kita lihat, memang orang-orang yang menziarahi orang sakit, pahalanya besar. Diikuti oleh ribuan malaikat yang mendoakan keampunan untuknya. Sama juga orang yang memberi makan, sehingga dia menjadi khaslah, sifat yang paling mulia dalam Islam. Waktu baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul islami khair? Siapakah orang Islam yang paling baik? Nabi kata, iaitu orang yang tut'imut ta'am, yang memberi makan. Dan suratul insan Allah menyebut wa yut'imuna ta'am. Dan sifat orang-orang yang akan meminum air syurga itu ialah mereka suka memberi makan. Ala hubbihi, dengan penuh kasih sayang, dia suka. Bukan terpaksa beri makan, suka. Kalau terpaksa beri makan, dia pun bagi biskut kering lah. Tapi kalau suka beri makan, maka dia akan beri apa yang tetamu dia suka makan, dan apa yang tetamunya pun tak jangka dia dapat makan sesedap itu. Sebab disebut perkataan hubbi ala hubbi. Tentang kita kalau suka nak beri makan korang, kita mesti cari yang baik-baik. Kita suka beri makan pada anak-anak kita. Kita nak anak kita makan yang baik-baik. Kita pun tak berkira sangat harganya. Sebab apa? Nak bagi makan yang sedap. Tempat makan yang sedap. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut antara ucap tama baginda dalam peristiwa hijrah Nabi dan Nabi singgah di Quba. Nabi kata, ayuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, ni ucap tama baginda SAW dalam hijrah Nabi ke Madinah, Nabi singgah kat Quba. Wahai manusia, saya bawakan salam, berilah makan. Solatlah malam dalam keadaan manusia lain tidur. Nescaya kamu akan masuk syurga dengan tenang, dengan aman, dengan salam daripada Allah. Ini ungkapan tahniah. Kadang salam, salamun qawlan min rabbir rahim, salam daripada Tuhanmu. Ini ucapan tahniah yang agung. Maka terlalu banyak hadis-hadis yang menyebut tentang kelebihan menolong, membantu. Sehingga kata Nabi SAW, man farraja kurbatan an muslim, man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Wa man farraja an muslim kurbatan min kurabid dunia, farraja Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan memenuhi hajat orang yang memenuhi hajat hambanya. Tuan-tuan, kita ada banyak hajat yang perlu dipenuhi, yang kita ingin penuhi. Bagaimana kita nak penuhi hajat kita? Penuhi hajat orang lain dulu. Nescaya hajat kita akan dipenuhi. Siapa penuhi? Allah. Allah akan memenuhi hajat kita. Kita nak anak kita ni biar pandai, anak kita biar baik. Maka benda yang sama kita buat pada anak orang lain. Kita juga nak anak orang lain jadi baik. Kita nak anak kita jadi orang berguna, orang yang taat, patuh. Maka orang yang lain, kita buat perkara yang sama pada anak orang lain dengan doakan. Ya Allah, anak fulan bin fulan, jadikan dia sebagai permata, sebagai penyejuk hati kedua ibu bapanya. Kan tu bila kita doa untuk orang lain,
ada malaikat yang duduk, yang berada di sisi kita lalu berkata, walaka mithluh, kamu dapat macam tu juga. Supaya kita macam jangan rasa seperti rugi bila doa pada orang lain. Kita tak rugi. Bukan kata ulama, bila kita mendoakan pada orang lain, maka kita lebih mustajab doa tadi. Bila kita doa untuk orang lain. Dan ini salah satu daripada cara bantu orang selain daripada kita beri makan, kita beri bantuan itu dan ini melepaskan hajat dia. Termasuk doa. Kadang-kadang seorang datang, tolong doakan saya, tolong doakan saya. Jadi kita doa. Sebagaimana kita tahu kebimbangan dia pada anak-anak dia, kebimbangan dia pada rumah tangga dia, kebimbangan dia pada perjalanan hidup dia, maka kita perlu kongsi kebimbangan tadi dalam doa kita. Ya Allah, fulan bin fulan, dengan ujian yang kau berikan, hilang pendapatannya. Ya Allah, bantulah dia, ringankan bebannya, tunjukkan jalan keluarnya. Berikan kegembiraan kepadanya, hilangkan duka cita dan kesedihan daripadanya. Ya Allah, hantarkan orang hamba-hamba yang boleh membantunya, ya Allah, untuk lepas daripada ujian ni. Janganlah dia berputus asa. Jangan dia jauh daripadamu, ya Allah, limpahkan kurnianya. Limpahkan kurniamu padamu. Ini satu doa yang hebat bila kita doakan untuk saudara kita. Bukan kita tengok, dia susah tu lah, dulu tak nyimpan, kenapa? Tengok, aku nyimpan ni. Sampai 7 keturunan. Tuan-tuan, jangan kita melihat musibah orang lain dengan pandangan dia berhak dapat musibah itu. Dia kelalaian, tidak. Kita simpati. Kerana setiap orang akan diuji. Mungkin hari ini bukan kita diuji. Akan sampai waktu kita mungkin diuji. Jangan sangka apa yang kita ada akan kekal selamanya. Tidak. Kesihatan kita. Kita kata, oh, dia dulu tak jaga kesihatan sebab tu sakit teruk. Biarlah dia. Lalu kita pun cuma mengambil langkah jaga kesihatan kita. Bukan begitu cara kita hidup bermasyarakat. Kita juga doa, ya Allah, Engkau sembuhkan sakitnya. Ya Allah, Engkau ringankan penderitaannya. Atau berikan kekuatan padanya. Biarlah dia dapat melakukan ketaatan sebagaimana dahulu dilakukan. Ya Allah, biarlah dia dapat kembali gembira dan ceria sebagaimana dahulu dia gembira dan ceria. Ini doa-doa yang hebat. Ma'ruf Al-Karki satu hari bersama dengan teman-teman murid-muridnya. Lalu mereka lihat pemuda-pemuda yang sedang bermain muzik, yang sedang minum arak atas sampan, atas perahunya, sambil menyanyi. Lalu kata muridnya, Tuan Guru, doakan sesuatu pada mereka. Ni buat maksiat ni. Biar tenggelam perahu dia. Biar keluar buaya ke, gigi semua makan. Perumpamannya. Lalu kata Ma'ruf Karki, ya Allah, Engkau gembirakan mereka di akhirat sebagaimana Engkau gembirakan mereka di dunia. Lalu anak muridnya mengingkari doa. Syekh, ini doa apa dia? Dengan maksiat dia, apakah kita minta digembira akhirat kelak? Lalu kata Syekh Ma'ruf Al-Karki, itu makna doa tadi, supaya kamu tengok macam mana seronok dia kat sekarang dengan maksiat dia. Mudah-mudahan dia akan seronok di hari akhirat kelak dengan Allah berikan kepadanya taubat dan dia menjadi orang baik. Akhirnya dia dapat nikmat seronok sebagaimana dia menikmatinya di dunia. Bahkan lebih pada itu. Jadi bila kita membantu, kita menolong, kita menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas, orang paling baik, yang paling memberi manfaat pada manusia. Ini adalah cara mendidik jiwa. Macam saya sebut tadi, jiwa kita tak suka tolong orang. Diri kita ni nak suka tolong orang. Tak suka masa kita habis. Orang nak jumpa pun kita tak berapa minat. Boleh jumpa kejap, dia kerja lah, sibuk lah. Tapi bila kita tahu fadilat dan kelebihan, dan saya kita tak ada masalah untuk meringankan ataupun memenuhi hajat mereka. Apatah lagi bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut memenuhi hajat orang lebih baik daripada iktikaf di masjid aku sebulan. Jadi kita mungkin satu masa nanti tak boleh pergi ke Madinah, Mekah. Tapi kita tidak pernah akan terlepas pahala seperti Mekah dan Madinah. Tidak pernah. Pahala ada sebagian ibadat yang memang kita perlu melalui tempat, waktu untuk mendapat pahala itu. Umpamanya Lailatul Qadar sebagai contoh. Jadi kita kena tunggu Lailatul Qadar untuk dapat pahala itu. Umpamanya pahala 100,000 di Mekah, pahala 1,000 di Madinah, pahala 500 di Baitul Maqdis, dan lain-lain tempat yang ada kemustajaban doanya, kemuliaannya. Kita mungkin terlepas tempat itu kerana beberapa sebab.
mungkin kerana wabak macam sekarang, atau kemampuan keuangan kita, atau faktor kesihatan dan juga faktor umur kita. Namun sebenarnya setiap gandaan pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala ada pada perbuatan lain yang kita juga boleh buat. Ada pada perbuatan lain. Sebab itu kita perlukan ilmu untuk mengetahui perbuatan yang pahalanya seperti malam Lailatul Qadar, seperti berada di Mekah, seperti berada di Madinah. Antaranya membantu orang. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan, li an yamshi ahadukum fi hajati akhi khairun lahu min an ya'takifa fi masjid hadha. Seorang yang membantu memenuhi hajat saudaranya lebih baik daripada diiktikaf di masjid aku. Bukan dalam riwayat yang lain, syahran, sebulan. Tuan-tuan pergi umrah pun 10 hari. Madinah cuma 2 hari. Ini bila kita tolong memenuhi keperluan saudara kita yang sakit ke, yang demam ke, yang di quarantine kalau sekarang, yang apa sahaja, lalu kita menyampaikan hajat, memenuhi hajat, maka pahalanya seperti kita iktikaf di Masjid Nabawi. Tapi yang lebih penting pada itu ialah kita berjaya mendidik diri kita untuk suka buat baik. Jadi diri kita memang tak suka berikan pada orang lain. Namun dengan keindahan Islam yang kita faham, dengan syumuliyah, kesempurnaan Islam yang kita faham, maka kita mengetahui bahawa sebahagian pahala itu kita peroleh dengan muamalah dengan orang. Bukan sekadar sembahyang secara sendirian berhad, bukan sekadar puasa sendirian berhad, bukan sekadar kita baca Quran sendirian berhad, bukan pahala yang bersifat kemasyarakatan. Sebab itu orang Islam ini sifatnya ialah ya'laf, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa al-mu'min ya'lafu wa yu'lafu wa la khaira fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Orang Islam ini sifatnya lah mudah mendamaikan manusia. Dan ia juga mudah didamaikan. Mudah didekati dan ia juga mudah mendekati. Dia dekati mudah. Mendekati juga mudah. Dia mendamaikan mudah. Didamaikan juga mudah. Sebab dia jenis memang tak nak gaduh dengan orang. Sebab syiar kita orang Islam, kita tak nak jumpa orang dan kita tak nak jumpa Allah dalam meninggalkan permusuhan dengan orang. Melainkan musuh kita kerana Allah. Kita seboleh-bolehnya nak tinggalkan dunia dalam keadaan berlapang dada dengan semua orang Islam. Berlapang dada. Tiada dendam, tiada benci, tiada kemarahan. Seboleh-bolehnya itu yang menjadi matlamat kita. Kan sekadar zero hutang. Bukan zero dengki, zero marah, zero benci dan sebagainya. Kita nak redha semua orang. Khususnya orang-orang beriman, khususnya. Kemudian selepas dia menyebut tentang kelebihan membantu orang, dia sebut yang ketiga. Ini benar-benar cara bagaimana nak didik jiwa. Fahami Islam semuanya dan amalkan Islam semuanya. Kemudian gunakan sebagai masa kita untuk bersama dengan masyarakat. Bantu, tolong, beri manfaat. Dengan apa sahaja yang kita ada. Baik ilmu, baik harta, baik tenaga, baik kita katakan idea dan sebagainya. Kemudian jangan tengok diri sendiri dan bergantung pada diri sendiri. Kita nampak kita pandai, kita bijak, kita gagah, kita kuat. Lalu kita kata, saya boleh buat. Jangan, dengan izin Allah. Dengan kurniaan Allah. Dengan bantuan Allah. Sebab itu lidah kita sentiasa sebut, biiznillah, insya-Allah. Walaupun saya rasa, saya bijak menyelesaikan isu ini, jangan bergantung pada kebijaksanaan. Kerana yang bergantung kepada kebijaksanaan akan merosakkan hati dia. Lalu kata, oh tengok saya hebat, saya bijak, saya pandai. Ghurur, dia menjadi golongan rajulun ataupun maghrur. Kata maghrur, syaitan berjaya masuk dalam diri dia. Lalu memuji dirinya. Tak apa berlaku hari ini. Penyelesaian hari ini kita kata, hadza min fadlillah. Ini kurnia Allah. Ini cara kita melepaskan daripada pergantungan diri. Oh, kalau kita ibu misalnya, pandailah mama masak. Bijaklah mama masak. Oh, tengoklah keturunan mama memang keturunan master chef. Cepat mak dia ajar begitu. Patut ini ialah kurniaan Allah. Allah yang beri ilmu ni pada mama, pada ibu, pada umi. Ini kurniaan Allah. Tentang dalam keluarga, bila kita mendidik seumpama itu, anak kita menjadi generasi yang hebat. Kita kadang-kadang terlepas pandang cara mendidik anak.
Dia sebut banyaknya duit papa, banyaknya duit abah, banyaknya duit ayah. Ayah buat macam ni jadi duit. Ayah jeling cadar tu pun jadi duit. Sebab ayah raja duit. Raja duit. Dia kata ini semua kurnia Allah. Allah bagi. Allah mudahkan ayah cari rezeki. Allah beri kesihatan. Sehingga hari ni Allah dapat. Tapi ini ujian Allah. Mang kena ingat. Ataupun Ali kena ingat. Ini rezeki Allah bagi. Bila kita taat. Bila kita bergantung pada Allah. Demikian Allah mudahkan urusan kita. Penting pendidikan ini dalam keluarga kita. Sebab kalau kita lihat. Kata ulama, bila berlaku kematian, orang sedih sangat. Kenapa? Sebab ada manfaatnya terjejas. Kalau misal kata seorang isteri bila suami dia meninggal, dia sedih. Kenapa banyak manfaat terjejas? Maka dia terfikir siapa nak bagi bulan-bulan pula ni. Dia terfikir siapa pula nak hantar anak sekolah. Biasa suami dia kena hantar anak sekolah. Siapa pula yang akan tolong beli barang dapur. Dia banyak berfikir manfaatnya terganggu. Kalau kita suami pula misalnya bila mati isteri kita. Kita fikir Allah. Siapa pula nak masak nasi lemak ni? Siapa pula nak buat ketupat? Siapa pula nak kemas rumah, nak hias rumah? Kita akan terganggu. Kalau ada 2-3 perempuan datang, tak apa, kita orang Hindu semua. Terus hilang sedih. Ghalibnya begitu. Kebiasaan. Bila kita lihat kenapa kita sedih dengan orang yang meninggal. Antara faktor utama kerana manfaat kita ni terjejas. Kita tapi kalau orang rumah saya meninggal, siapa nak jaga anak-anak saya kecil lagi? Nak nyusu. Siapa nak uruskan rumah tangga? Saya ada kerja. Saya kena kerja. Rumah saya siapa nak jaga anak? Nak cari pembantu susah. Kerana ada kos itu dan ini. Maka dia teringat manfaatnya terjejas. Sebab itu dia akan mengambil masa untuk berfikir. Selepas berapa bulan mungkin dia mula tenang. Sebab dia boleh susun balik. Oh, okey dah. Saya dah jumpa ni. Akhirnya dia boleh tenang. Tentang mula-mula bila berlaku kematian orang yang kita sayang, kita amat sedih. Sebab saya katakan tadi, banyak benda-benda yang manfaat kita terjejas mengejut. Dia mengejut terjejas. Kita mula rasa, siapa teman saya bercakap? Kita dah tua, dah pencing. Isteri kita lah, kita punya rakan kita, kawan kita. Ya, kalau tuan-tuan tengok orang kalau pencing makin rapat dengan bini. Sebab apa? Dah tak laku. Antaranya dah tua, kawan-kawan semua dah mati. Atau dia dah tinggal kerja, rakan sejawatan pun dah tak ada. Namanya pencing. Maka kawannya pun terhad. Masa kerja kawan ramai lah. Pencing dengan isteri dia. Memang masa tu rapat betul. Dengan isteri dia. Itu kalau naik motor, naik atas riba. Dia bukan peluk belakang. Riba terus. Dia punya rapat. Tiba-tiba dengan rapat yang dekat. Yang akrab, teman bercakap, teman forum, teman ceramah. Semua teman dia. Bila pergi, dia down je tu. Sebab apa? Dia lagi rasa manfaatnya terjejas teruk. Dengan faktor kesihatannya dan sebagainya. Tapi kalau ada seorang mengambil alih benda tu. Dia dengan mudah hilang sedih. Dengan mudah. Dia kena ada seorang mengambil tempat. Maka dia dengan cepat. Dia boleh mampu hilangkan sedih. Baik, itu fitrah. Kita bercakap tentang fitrah. Walaupun kita tidak nafikan ada faktor-faktor kasih sayang. Namun faktor kasih sayang itu juga dijana disebabkan jasa-jasa yang bersifat material. Kerana suami saya dia lah beli rumah ni untuk saya. Kita nampak faktor material yang kuat. Dalam memberikan nilai kasih sayang. Jadi, secara kesimpulan, tuan-tuan sekalian, bila kita menyebut tentang kebergantungan pada diri. Bila kita terlalu meletak bergantung pada diri dan bergantung pada orang, kita lupa bergantung pada Tuhan, begitu kesedihan kita, dia luar kawalan kita. Tapi bila kita nampak Allah dalam kebergantungan kita, silah kita, maka ketika itu kita akan ada kekuatan. Sebab itu kita diajar bukan sekadar tidak bergantung pada diri kita. Bukan bertindak mengikut apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man iltamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allah mu'natan nas, wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah wakalahu Allah ila nas. Siapa yang mencari redha Allah walaupun manusia marah, maka Allah akan cukupkan keperluan dia.
Dia tak perlukan manusia. Tapi bila dia mencari redha manusia dengan kemarahan Allah, maka Allah biarkan dia dimainkan oleh manusia. Sama juga seorang yang demi mencari redha dirinya, bukan redha Allah, kalau dia beri pada dirinya sesuatu yang Allah murka, maka dirinya akan mempermainkan dia. Dia akan kecewa dengan makhluk-makhluk yang menjadi pergantungan dia. Kan itu baiki silah ma'allah, hubungan dengan Allah. Dia mesti baiki hubungan dengan Allah. Ia bermula, para ulama bila menyebut cara baiki hubungan dengan Allah, ia bermula dengan taubat. Mesti taubat. Itu akabah yang pertama. Mula dengan taubat. Dan mula dengan ilmu, mengenal Allah. Belajar tentang sifat-sifat Allah, belajar tentang nama-nama Allah. Belajar semua yang bersangkutan dengan Allah, belajar Al-Quran. Dengannya kita mengenali Allah SWT. Maka diikuti menjalankan perintah yang wajib, melakukan perkara yang sunat. Diikuti dengan muhasabah setiap perbuatan kita. Diikuti dengan mencintai orang-orang yang disayangi oleh Allah. Disayangi oleh Allah, iaitu orang-orang mukmin. Maka mereka lah teman-teman kita. Maka diikuti dengan doa dan munajat kepada Allah senantiasa. Ini cara membina hubungan dengan Allah. Mesti mulakan dengan taubat. Kemudian diikuti dengan ilmu, mengenali Allah, mengenali Rasulullah SAW, mengenali benda-benda yang diwajib beriman dan sebagainya. Dan mesti dia melazimi Al-Quran, mesti melazimi zikir, mesti menjaga fardu, mesti buat perkara yang sunat. Mesti dia bermuhasabah. Mesti muhasabah dengan tindakan yang dilakukan. Dan dia mesti dia berhubung dengan semua orang yang cintakan Allah. Sebab kekurangannya boleh dilihat oleh orang tu. Kita dah pakar, kita pun berkawan dengan orang pakar-pakar. Orang pakar ni lebih akan beritahu kita mana kekurangan kita. Berkongsi ilmu dia untuk kita menjadi lebih baik. Kemudian sesudah itu Syekh menyebut tentang dalam bab tuntutan hawa nafsu kita, tuntutan diri. Kita nak makan, kita nak minum, kita nak rumah, kita nak. Boleh, tapi jangan sampai hawa nafsu melampau. Ambil semua ini dengan hukum. Ambil semua ini dengan qala Allah, qala Rasul. Apa yang Allah kata, apa yang Nabi kata. Dalam semua perkara. Tuan-tuan nak ambil rumah, nak beli rumah. Daripada pinjamannya, daripada nak cara belinya, maka ambil dengan syariat. Tuan-tuan nak masuk kerja, tengok kerja apa. Ikut syariat, jangan ikut dang je kerja. Yang haram langgar sekali. Asalkan dapat duit, tidak. Jangan biarkan keperluan diri kita ini akhirnya ditentukan oleh hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita suka benda tu, kita pun nak. Jangan. Ramai orang bila dia membiarkan dirinya ditentukan oleh hawa nafsu, akhirnya dibinasa. Diri kita biar ditentukan oleh syariat. Saya kata sama ada tuan-tuan nak beli rumah, nak beli kereta, tuan-tuan nak bekerja, tuan-tuan nak melabur, tuan-tuan nak beli saham, tuan-tuan nak simpan aset, tuan-tuan nak jadi petani, nak jadi penternak, tuan-tuan nak jadi usahawan, tuan-tuan nak bina hubungan trading antarabangsa. Ya, dengan syariat. Jangan beri ruang hawa nafsu. Hawa nafsu kata ni kalau rasuah senang ni dapat. Beri, kita hancur. Sesekali jangan menganggap jalan-jalan haram itu punca kita berjaya. Jangan. Walaupun kita dah nampak contoh 1000 yang berjaya. Jangan. Kerana kesemua contoh itu akhirnya akan jadi debu. Tidak boleh jadikan contoh lagi. Kalaupun kita tengok saya tengok orang tu, bila dia buat cara haram ni, dia berjaya. Dia berjaya. Dengan cara dia begini. Jangan, itu cuma satu bentuk fata morgana. Kejayaan palsu yang akan berakhir kehancuran. Itu kita tengok orang-orang yang kononnya dengan cara haram dia berjaya, akhirnya dia jatuh, tersungkur, hancur, lebur. Sehingga tak lagi dijadikan sebagai contoh. Dulu dengan cara haram dia naik, orang kata ini tokoh, ini ikon, ini negarawan, ini ahli ekonomi, ini. Akhirnya dia jatuh, orang tak pandang lagi dia. Buku dia menjadi surat khabar. Buku tentang dia menjadi surat khabar lama. Yang cuma mungkin dibuang dalam tong sampah. Oh, ini ikon, jutawan dunia. Berjaya buat duit sekian-sekian. Tak lama lepas tu dengar, jatuh semua duit dia. Habis bisnes dia. Orang ni tak akan bertahan menjadi ikon. Tak akan. Oh, ini pemimpin hebat, bla bla. Akhirnya jatuh dia. Rupanya dia ada skandal itu, skandal ini, jatuh. Kan itu tuan-tuan sekalian. Kita hidup dengan syariat. Segala pegangan kita pada perkara dunia dengan syariat. Tuan-tuan nak berpartner, berbisnes dengan syariat. Saya nak ambil partner ni. Baik, inilah dengan syariat.
Partner jenis tak solat pun tidak, jenis main perempuan, minum arak, jangan. Dia dah berjaya, seorang partner dia semua berjaya, jangan. Allah tak jadikan contoh itu contoh yang baik. Kemudian kata Syekh, bagaimana cara nak didik diri juga dengan cara pemakanan kita. Makan penting jaga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma mala'a adami wi'aan syarra min batnin bihasbi ibni adama akalat yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Dalam hadis riwayat Tirmizi, kata baginda SAW, tak ada tempat yang paling buruk untuk dipenuhi selain daripada perut. Cukup baginya beberapa suapan yang mampu menjadikan dia tegak berdiri. Ada tenaga. Tapi kalau dia nak makan banyak juga, maka makannya begini, kata Nabi SAW. 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 untuk dia bernafas. 1/3 makanan. Kalau perut kita macam ni besar, 1/3 makan, 1/3 minuman, baki ni pernafasan. Kita bila hadis ini, Imam Ghazali kata, kami baca hadis ini di hadapan ahli falsafah. Pada zaman Imam Ghazali, ahli falsafah kira golongan yang mendominasi, sebab ketika itu ulama-ulama juga terpaksa belajar falsafah. Sebab falsafah menguasai dunia Islam waktu itu. Maka lahirnya Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Rushd, ahli falsafah Islam. Lahirnya Ibn Sina, ahli falsafah, selain daripada ahli perubatan. Kerana falsafah menjadi suatu kebanggaan negara. Kata Imam Ghazali, kami baca hadis ini di hadapan ahli falsafah. Mereka kata, ini perkataan yang menyelesaikan semua masalah kesihatan. Ia menyelesaikan masalah kesihatan dunia. Dia kerana masalah kesihatan tu bermula daripada makanan. Sebab tu bila dalam Islam tak menggalakkan kita terlalu kenyang. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, dikata asyaba', bila seorang itu kenyang, yuskulul badan, dia akan beratkan badan kita. Contoh, kalau tuan-tuan tengah lapar dengan tuan-tuan tengah kenyang sungguh lah. Kita berlomba lari, siapa menang agak-agak? Orang kenyang tak akan menang. Berat dah perut dia. Maka dia memberatkan badan. Dia menghilangkan kecerdikan. Dia menyebabkan tidur. Dan dia akan menjadikan seorang malas beribadat. Ada 4, kata Imam Syafi'i. Bila seorang tu melazimi kekenyangan, maka badannya berat. Badannya menjadi berat. Masuk berat ni bukanlah berat kilo, 1 kilo. Itu masih Zohir begitu. Jadi badan artinya dia tidak cergas. Kemudian dia akan hilang kepandaian. Kemudian dia akan cepat mengantuk. Kemudian dia akan malas beribadat. Ya, faktor malas ibadat bukan sekadar sebab orang tu fasik dan sebagainya, itu faktor-faktor lain. Tapi ada faktor berkait dengan terlalu kenyang, juga malas ibadat. Itu bila kita nak terawih, nak habis ke 8, yang kata 20. 8, muak berapa kali lah. Muak. Kenapa? Kekenyangan. Dan itu kita diajar dengan cara pemakanan yang bagus. Dengan cara pemakanan yang memang menjaga kesihatan. Bila para ulama menyatakan, bila Hasan Basri berkata, cukup seorang mukmin itu makanan seekor anak kambing. Maksudnya, anak kambing makan banyak mana? Banyak itu sebenarnya cukup. Ini kalau nak menyebut secara minimum cukup. Ya, tiada larangan untuk seorang itu kenyang. Tapi bukan makanan menjadi matlamat sehingga menjadi perangannya macam munafik. Macam mana munafik? Dia makan, dia dah tak pastikan haram. Asal boleh makan. Ni kedai kafe ke? Ini kedai orang fasik. Dulu dia apa? Asalkan makanan dia sedap. Ini dah persis orang munafik. Sebab tu orang munafik boleh makan semua benda. Antara sifat orang munafik, dia boleh makan semua benda. Ya, kita tengok hari ni antara rancangan diminati, rancangan masakan, rancangan cari makan dan sebagainya. Ya, kalau difokuskan pada tempat-tempat yang baik, kedai-kedai makan Islam, Muslim, okey. Tapi kalau dia asalkan makanan tu sedap, walau yang buat ni orang kafir, yang tidak pernah mementingkan aspek kebersihan, najis dan sebagainya, maka ini jiwa munafik sudah mula bertandang dan jiwa orang beriman. Sebab itu kita perlu melihat makanan ini sebahagian daripada cara kita beribadat. Memperbanyakkan makan boleh merosakkan ibadat.
Kerana itu Imam Syafi'i berpesan kepada kita. Dia kata apa? Thalathun hunna muhlikatul anam wa da'iyatus sahihu ila siqam dawamu mudamatin wa dawamu wat'in wa dawamu ta'ami ala ta'ami. Atau dalam riwayat lain ataupun dalam dikatakan naskah lain menyebut wa idkhalut ta'amu ala ta'ami. Ada 3 perkara pemusnah manusia. 3 perkara. Salasun hunna muhlikatul anam. 3 benda boleh rosakkan manusia. Wada'iyatus sahih ila siqam. Menyebabkan orang sihat jadi sakit. 3 perkara. Yang pertama, dawamu mudamatin, kuat tidur. Kuat tidur. Dan ni kat rumah tidur, tempat kerja tidur, kat kuliah tidur, kuat tidur. Tapi yang jenis yang dengar kuliah kerja tak macam tu, dia dalam kuliah dia tidur, kat lain dia tak tidur. Itu tak kuat tidur nama dia, itu tertidur. Ini yang kuat tidur, dawamu mudamah, tidur je kerja dia. Ini lemah, sakit banyak. Yang kedua, dawamu waq'in, banyak bersetubuh. Yang banyak bersetubuh juga merosakkan badan. Maka ini pesanan Luqmanul Hakim. Wahai anakku, jangan kau memperbanyakkan bersetubuh. Banyak tu macam mana, nanti kita cerita bab lain nanti. Yang ketiga, kata Imam Asy-Syafi'i, wa dawamu ta'ami ala ta'am. Lepas makan, makan. Lepas makan, makan. Maka ini merosakkan. Tadi sarapan. Tu ni. Dalam kereta makan lagi ni. Ngunyah lagi. Sampai rumah ngunyah lagi. Macam tak berhenti. Tak berhenti Ustaz. Dia kalau tidur pun mimpi makan. Macam mana nak berhenti? Dia sampai peringkat tidur pun mimpi makan. Tak boleh kata apa. Macam dia tak ada rehat. Suami saya ni kalau tidur pun mulut ngunyah. Mimpi makan. Ini boleh merosakkan. Jadi kita perlu letak nilai. Nilainya tadi pada kawalan. Jangan biarkan kita tak boleh kawal dalam bab makan minum. Kita boleh kawal. Maka sebab itu disyariatkan puasa. Dan itu disyariatkan banyak ibadat-ibadat supaya ruang-ruang untuk kita rehat dari makan tu ada. Ruang-ruang bila kita belajar, kita pun tak makan. Ini ruang rehat makan. Kalau tak, tuan-tuan, orang tengok TV sebagai contoh. Dia cenderung untuk makan. Sampai tengok TV sama makan. Habis popcorn tu habis. Tapi kalau kita dengar kuliah, kita tak diajar sambil kuliah. Makan. Bukan begitu. Tuan-tuan tengok cerita makan lain macam. Lain, tak apa sebab itu bukan untuk kita tadabbur. Itu cuma halwa mata dan telinga. Tapi kuliah ni untuk kita masuk dalam hati. Maka bila nak masuk dalam hati, jangan ada benda lain. Cuba masuk dulu dalam perut kita. Itu bila kita berkuliah, kita tak makan. Walaupun kita online, jangan sambil dengar kuliah online, tak makan. Minum. Tak masuk ustaz ilmu tu. Yang masuknya, Maggi tu masuk dalam perut. Mi tu masuk dalam perut. Air masuk dalam perut. Ilmunya tak masuk. Ilmunya lalu kot telinga, dia keluar kot lain. Sebab ilmu tak akan masuk ketika mana kita sedang makan. Dia tak boleh masuk. Sebab ilmu ni bila nak masuk, dia kena kosongkan semua laluan. Kosongkan laluan, semua kena berhenti. Umpama raja nak lalu, maka semua kena berhenti tepi. Semua peronda datang, kita kena berhenti tepi, kena perlahan. Maka raja lalu. Ilmu tu lebih hebat pada raja. Bila nak masuk dalam badan kita. Nak masuk dalam minda dan hati kita. Sebab dia nak masuk ke hati. Maka jangan buat benda lain yang menjadikan dia mengajuk nak masuk. Dia sambil menuntut ilmu, sambil makan. Mengajuk ilmu tak nak masuk. Sambil menuntut ilmu, kita duduk bersembang. Mengajuk ilmu tak nak masuk. Seolah kita tak muliakan. Sebab ilmu tidak datang melainkan pada orang yang memuliakannya. Orang yang tak muliakan ilmu, ilmu pun tak pandang. Saya ingat, kita lebih perlukan pada ilmu daripada ilmu perlukan kita. Ilmu tak kisah kalau kita tak nak dia. Sebab dia akan datang kepada orang yang memuliakannya. Kadar mana dia muliakan ilmu, banyak itulah dia dapat ilmu. Mana kadar mana dia tak beradab, maka banyak itulah ilmunya hilang. Maka hati-hati bila ilmu tu hilang, dia akan melemahkan jiwa, melemahkan iman. Kemudian Syekh berbesar akhir sekali ialah, biar setiap waktu dan detik kita manfaatkan. Jangan biarkan kelalaian menjadi hak jiwa kita. Sehingga jiwa kita tak punya matlamat hidup. Jadi begini cara mendidik jiwa. Bermula daripada saya kata memahami Islam dengan keseluruhannya. Mendidik jiwa untuk membantu manusia. Jangan melihat bergantung pada diri sendiri. Letakkan keutamaan syariat. Bila kita nak ambil dunia dan memenuhi keperluan jiwa kita, biar dengan hukum hakamnya. Dan bila mana kita makan, maka jaga keperluan makanan kita. Makan itu sebahagian daripada ibadat kita.
Kemudian bila kita sebut tentang masa-masa yang kita lalui sehinggalah kita bertemu dengan Allah, manfaatkan dia betul-betul. Paginya, tengah harinya, petang. Biar apa pun kita buat hari ini memberikan kebaikan kepada kita. Sebab itu kata Abdullah bin Mas'ud, hari penyesalanku ialah hari di mana tenggelam matahari tetapi tidak bertambah amalku, sedangkan hilang usiaku, mendekati ajalku. Hari yang paling aku menyesal, kata Abdullah bin Mas'ud, hari yang tenggelam matahari dengan keadaan makin berkurang usiaku tetapi tidak bertambah amalanku. Tentang kita ni sedang sibuk beramal, maka jangan kurangkannya dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan amalan kita. Maka biar setiap hari kita lalui, terutama dalam usia-usia kita menuju ke garisan penamat usia, banyakkan buat baik. Settlekan perkara-perkara yang kita terlepas dahulu. Yang dulu mengaji tak pandai, belajar mengaji. Yang dulu mengaji tak banyakkan mengaji. Yang dulu tak ada masa berkhidmat kepada ibu ayah, khidmat pada ibu ayah. Yang dulu segala kecuaian kita rawat sekarang, sebelum hari penyesalan pada hari kiamat kelak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.